Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar, dan jangan kamu mati melainkan kamu menjadi orang Islam. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah pun berada pada bulan haji, bulan yang sangat mulia. Sebahagian daripada umat Islam berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji, ibadah yang sangat mulia di sisi Allah. Sekiranya haji yang dilakukan itu mereka mendapat haji yang mabrur, maka balasannya ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian daripada umat Islam tidak berkesempatan untuk menunaikan haji di atas beberapa sebab yang tertentu, namun mereka berkesempatan untuk menunaikan ibadah korban, walaupun ia merupakan sunat muakkadah bagi mazhab Syafi'i
Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan amalan yang paling disukai oleh Allah pada hari raya Korban ialah menunaikan ibadah korban, supaya ia memperingatkan kita bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan anaknya Ismail alaihissalam, yang taat dan patuh perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa mempertikaikan sama ada perintah Allah itu betul atau tidak, bercanggah atau tidak dengan akal pikiran manusia. Tetapi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam apabila menerima perintah Allah tanpa mempertikaikan, mereka melaksanakan perintah Allah kerana ia adalah perintah daripada Allah yang mencipta kita. Peristiwa besar yang kita maklum bersama ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya bahawa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim supaya menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Walaupun Nabi Ibrahim payah untuk mendapatkan anak, sebelum itu apabila dapat anak diuji untuk menyembelih anak kesayangannya. Apabila perintah ini diberitahu kepada Ismail alaihissalam, apa jawapan anak yang saleh ini? Berkata Ismail alaihissalam, qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Berkata Ismail, wahai ayah kesayanganku, laksanakanlah perintah Allah ini, kamu akan dapati aku di kalangan hamba Allah yang sabar. Inilah yang mesti dicontohi oleh umat Islam. Apabila perintah itu datang daripada Allah, datang daripada Rasulullah, maka sebagai seorang Muslim yang perlu kita lakukan ialah melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul. Tidak ada pilihan lain apabila Allah telah menentukan dan menetapkan satu-satu perintah. Inilah yang disebut oleh Allah di dalam suratul Ahzab ayat 36. Kata Allah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak boleh, haram seorang lelaki mukmin atau perempuan apabila Allah dan Rasul menetapkan satu-satu perkara atau satu-satu hukum, tiba-tiba dia ada pilihan hukum yang lain. Sesiapa yang menderhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan sesat yang amat nyata. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar rombongan untuk meminang Zainab binti Jahshin untuk anak angkatnya Zaid bin Harisah. Apabila rombongan pinangan ini sampai, Zainab binti Jahshin, apabila beliau mendapat tahu bahawa beliau akan ditunangkan dengan Zaid bin Harisah, Zainab merasakan dia seorang bangsawan, tak sama darjatnya dengan Zaid bin Harisah, seorang anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak berharta. Lalu Zainab binti Jahshin menolak pinangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Zaid bin Harisah. Apabila Zainab binti Jahshin menolak pinangan ini, lalu Allah turunkan ayat yang saya bacakan tadi, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah
idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh seorang mukmin laki-laki ataupun perempuan mempunyai pilihan lain, mempunyai kehendak lain, ketetapan lain apabila Allah dan Rasul telah menetapkan satu-satu ketetapan. Apabila Allah dan Rasul menyuruh kita melakukan satu perkara, tiba-tiba kita menolak dan kita ada pilihan lain, Allah turunkan ayat ini menegur sahabiah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menerima pinangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sikap yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Zainab binti Jahsyin bersetuju untuk berkahwin dengan Zaid bin Harisah. Inilah sikap yang ditunjukkan oleh nabi-nabi alaihimussalatu wassalam. Bagaimana mereka sanggup mengorbankan kepentingan diri kerana untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas pernah mengisahkan suatu tragedi berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang munafik berselisih dengan seorang Yahudi. Si Yahudi berkata, lebih baik kita bertemu dengan Muhammad untuk menyelesaikan kes kita ini. Si munafik tidak mau. Si munafik kata lebih baik kita bertemu dengan Ka'ab bin Ashraf. Tetapi Yahudi tidak mau bertemu dengan Ka'ab bin Ashraf. Walaupun dia Yahudi, tetapi dia kenal Ka'ab bin Ashraf seorang yang boleh menerima rasuah bukan kerana kebenaran. Akhirnya si Yahudi dan si munafik ini bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memutuskan kes di antara mereka berdua. Apabila Rasulullah mendengar penjelasan daripada kedua-dua pihak, lalu Rasulullah melihat kebenaran berpihak kepada Yahudi, dan Rasulullah memutuskan bahawa Yahudi berada di pihak yang benar ketika itu. Apabila keluar daripada majlis Rasulullah, lalu si munafik ini tidak puas hati. Dia ajak si Yahudi ini bertemu dengan Sayyidina Umar. Lalu mereka bertemu dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apabila sampai bertemu dengan Sayyidina Umar, lalu si Yahudi berkata, wahai Umar, kami berdua telah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah membuat keputusan bahawa aku benar, si fulan ini salah. Lalu Umar bertanya kepada si munafik ini, akadzalika, adakah benar begitu? Qala na'am, kata si munafik ini, ya. Lalu Umar berkata, makanakuma hatta akhruja ilaikuma. Kamu berdua tunggu di sini, aku nak masuk dalam kejap. Lalu Umar masuk dalam mengambil pedangnya. Umar keluar daripada rumah, terus memancung kepala si munafik ini. Mengikut riwayat, si munafik ini rebah dan mati. Lalu Umar berkata, hakadha aqdi liman lam yarda biqada'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keputusan aku kepada siapa yang tidak suka, yang tidak redha, yang menolak keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat dalam suratul Nisa yang menujukan kepada kisah ini. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih
wa yuridu asyaitanu ay yudillahum dalalan ba'ida. Wahai Muhammad, tidakkah kamu melihat ada di kalangan orang-orang yang mengatakan dia beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, sedangkan mereka mahu berhukum kepada Taghut, sedangkan Allah memerintahkan supaya mengkufuri Taghut itu, dan syaitan sentiasa menyesatkan kita dengan sesat yang sangat jauh. Marilah pada hari ini, sempena hari raya haji ini, sempena bulan haji ini, kita korbankan kepentingan diri semata-mata untuk taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Balasannya tidak lain dan tidak bukan, kita akan dikurniakan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diredai oleh Allah dunia dan akhirat, dan kita mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada saudara-saudara muslimin sekalian supaya bertakwa kepada Allah dan sediakan bekalan. Sebaik-baik bekalan ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada dua perkara yang diminta oleh manusia ketika sedang nazak, nyawanya hampir dicabut oleh malakul maut. Dua perkara ini disebut oleh Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Firman Allah yang berbunyi, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah, belanjakanlah, dermakanlah sebahagian daripada harta kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum salah seorang di kalangan kamu sampai ajalnya, waktu ajalnya hampir tiba, ketika itu dia minta dengan Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Allah,
kenapa tidak engkau tangguhkan kematian aku buat seketika untuk aku laksanakan dua perkara. Pertama, fa'as-saddaqa, pertama aku hendak bersedekah. Yang kedua, wa akum minas salihin, aku hendak jadi di kalangan hamba Allah yang saleh, yang taat dan patuh kepada Allah. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah, hari ini saya lancarkan satu amalan yang paling mulia di sisi Allah, yakni sedekah jariah, untuk kita membina sebuah komplek pusat dakwah dan tarbiyah Islam peringkat negeri Pahang di Kerbau, yang memerlukan belanja untuk fasa pertama sebanyak 2 juta, yang diumumkan oleh Bilal kita tadi. Mudah-mudahan sedekah fi sabilillah yang tuan-tuan kurniakan itu, dermakan itu, menjadi bekalan yang hebat dalam perjalanan kita di alam barzakh dan dalam perjalanan kita di padang mahsyar bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada hari yang mulia ini kita menghisap diri kita sebelum kita dihisap di hadapan Allah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Umar Al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap pada hari yang dinyatakan oleh Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hari yang tidak memberi manfaat harta benda dan anak pinak, melainkan mereka yang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang sejahtera, mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada hari yang berbahagia ini kita mengucapkan selawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggadaikan nyawanya untuk menyampaikan Islam sehingga kita berada di tahap ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ayyid mudabbir hadhihi al-bilad al-islamiyah as-sultan al-haj Ahmad Shah al-musta'in billah ibni al-marhum as-sultan Abu Bakar Riayatuddin al-Muazzam Shah, wa kadzalika li wali ahdihi Tengku Mahkota Pahang Tengku Abdullah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Misr. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ibadallah, aqulu qawli hadha wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.